Okay. Assalamualaikum semua. Okay, kita akan pergi ke presentation yang seterusnya. Okay, bawah tajuk perkembangan ekonomi zaman kerajaan Abbasiyah. Perkembangan ekonomi zaman kerajaan Abbasiyah. Okay. Ini bab 4 ya. Perkembangan ekonomi zaman kemajuan kerajaan Abbasiyah. Tengok kelebihan Baghdad sebagai pemangkin ekonomi. Kedudukannya antara kelebihan Baghdad, yang pertama kedudukan yang strategik yang menjadi laluan pedagang timur dan barat. Yang keduanya terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai Souk Baghdad. Souk pasar, Souk Baghdad yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi. Dan yang ketiganya terdapat ladang-ladang pertanian dan peternakan serta sebuah pasar yang juga yang dikenali sebagai Souk Al-Bakar. Jadi ada dua souk kat sini, satu Souk Baghdad, satu lagi Souk Bakar. Okay. Apakah sektor ekonomi yang utama? Antara sektor ataupun sumber utama ekonomi zaman ini ialah yang pertamanya pertanian. Melalui pertanian, macam mana pertanian ini menjadi sektor ekonomi yang utama? Usaha khalifah untuk memajukan bidang pertanian, antara usaha khalifah untuk memajukan bidang pertanian, yang pertama ialah membina saliran air, membina saliran, melebarkan sungai dan terusan serta membuat empangan. Yang kedua, membuka tanah-tanah pertanian baru. Dan yang ketiganya, membuat penyelidikan dalam bidang pertanian. Kebanyakan bidang pertanian ini terdapat di wilayah Mesir, Syam, Iraq, Yaman, Maghribi, Khurasan dan Andalus. Apakah hasil pertanian? Antara hasil pertanian dari kategori bijirin, bijirin ya, antaranya ialah gandum, barley dan juga beras. Dari jenis buah-buahan, antara buahnya ialah anggur, limau dan juga kurma. Dari kategori sayuran, antaranya ialah timun, kobis dan juga tebu. Dari segi ternakan pula ialah ternakan lembu, ayam dan juga lebah. Kemudian dalam bidang perindustrian, tadi pertanian, sekarang perindustrian. Antara jenis-jenis industri pada zaman ini ialah yang pertamanya industri tenunan ataupun permaidani. Antara negara pengeluarnya ialah Baghdad dan juga Asfahan. Yang kedua, pinggan mangkuk. Antara negaranya ialah Mesir dan Syam. Yang ketiga, barangan kaca. Negara pengeluarnya ialah Baghdad, Mesir dan juga Syam. Yang keempat, barangan kulit dan senjata. Negara pengeluarnya ialah Mesir, Andalus dan juga Maghribi. Yang kelima, perhiasan dan batu permata. Antara negara pengeluarnya ialah Yaman, Khurasan dan Lubnan. Dan yang seterusnya ialah pengeluaran kertas. Negara pengeluarnya ialah Iraq, Mesir dan juga Andalus. Yang ketiganya, sumber ataupun faktor ekonomi yang ketiganya ialah perdagangan. Pertanian, perindustrian dan perdagangan. Antara faktor perkembangan perdagangan ialah yang pertama, pembukaan wilayah baru. Maka banyak ruang pasaran yang dibuka. Yang kedua ialah kemajuan pesat industri perkapalan. Dan yang ketiganya ialah penghasilan kitab perniagaan sebagai galakan. Seterusnya kita lihat apa sumber keuangan kerajaan Abbasiyah. Antara sumber keuangan kerajaan Abbasiyah ialah yang pertamanya zakat, kedua kharaj, yang ketiga ghanimah, yang keempat faid, yang kelima jizyah, yang keenam usyur.
Apa dia zakat? Zakat ialah kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu yang mencukupi had minimum ataupun yang cukup nisab kadar. Nisab ini ialah kadar menurut syarat-syarat yang tertentu. Yang kedua, kharaj. Kharaj ialah cukai tanah milik orang bukan Islam. Orang bukan Islam atau tanah milik orang Islam yang diperoleh dalam peperangan. Maknanya milik orang Islam yang diperolehi melalui peperangan. Kadarnya adalah berdasarkan keadaan tanah. Yang ketiga, ghanimah. Ghanimah ialah harta rampasan melalui peperangan. 80% diberikan kepada tentera Islam. Yang keempat, fight ataupun al-fight, iaitu harta rampasan bukan melalui peperangan. Contohnya apabila musuh menyerah kalah. Yang kelima ialah jizyah, iaitu bayaran yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendiami negara Islam. Yang keenam ialah usyur. Usyur ialah cukai 10% yang dikenakan ke atas kapal dagangan bukan Islam yang menggunakan pelabuhan Islam untuk berdagang. Okey, seterusnya kita lihat peranan Baitul Mal. Okey. Peranan Baitul Mal. Baitul Mal ini berperanan untuk mengurus sumber-sumber pendapatan negara. Dan ia juga berperanan untuk mengawal perbelanjaan negara. Okey, sekian saja presentation untuk kali ini.